Nama saya Nur Atira binti Ramlan, BQ 211600058. Saya akan menjelaskan tentang cinta Al-Quran yang merangkumi tentang kelebihan dan keutamaan Al-Quran serta jaminan pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman hidup kerana di dalamnya terdapat segala sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan ataupun diwahyukan kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang kemudian menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim baik sahaja masih hidup ataupun di akhirat. Dengan kita membaca Al-Quran dan mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, manusia tidak sahaja meneladani warisan Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai firman Allah, tetapi juga menyedarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan olehnya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk membezakan antara yang benar dan yang salah. Al-Quran juga merupakan sebuah mukjizat dari Rasulullah SAW yang merupakan perkara luar biasa dari Allah ke Rasulullah yang tidak akan bisa ditangani. Al-Quran juga memiliki keistimewaan, di antaranya adalah susunan bahasanya merupakan kelas sastra tertinggi. Apabila kita membaca Al-Quran, ia akan memberikan nur atau cahaya di dalam hati kita sehingga tidak membosankan kita membacanya. Al-Quran juga adalah kitab suci yang paling lengkap. Oleh kerana itu, sebagai Muslim, kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Sebagai umat Islam, sudah tentu adalah wajib untuk kita mempercayai kandungan Al-Quran. Lebih-lebih lagi, ia telah menjadi panduan untuk kehidupan umat Islam. Kelebihan seseorang itu membaca Al-Quran ialah: yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat di hari akhirat. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kelebihan yang kedua ialah Al-Quran sebagai pembela, iaitu mempertahankan orang yang membacanya di hari kiamat. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kedua-dua surah ini menghujahkan tentang mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sebaik-baik amalan adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik manusia di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, membaca Al-Quran dan susah menyebutnya mendapat 2 pahala. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu telah berkata, bersabda Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, mukmin yang membaca Al-Quran umpama buah yang harum dan sedap rasanya.
Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, umpama orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah, iaitu seperti limau besar, baunya wangi dan rasanya sedap. Umpama orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamar, tidak ada bau dan rasanya manis. Dan umpama orang-orang yang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana, sejenis pokok, baunya wangi dan rasanya pahit. Dan umpama orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah labu, yang tiada bau dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelebihan yang terakhir ialah membaca Al-Quran akan mendapat ketenangan, iaitu sakinah. Daripada Barra dan daripada Azib radhiyallahu anhu telah berkata, seseorang lelaki membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya seekor kuda yang diikat dengan 2 tali, maka awan di langit mula melindunginya dan semakin hampir, dan kudanya pula menjauhinya. Apabila menjelang pagi, beliau pergi berjumpa Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa tersebut. Maka baginda bersabda, itulah sakinah, iaitu ketenangan yang turun disebabkan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh itu, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Apabila kita sentiasa menjadikannya sebagai panduan dan peraturan, hidup kita tidak akan sesat dan sentiasa mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga merupakan senjata yang paling berkesan untuk membersihkan jiwa dan akan menyinarkan kehidupan kita. Okey, keutamaan kita membaca Al-Quran. Yang pertama, akan mendapat pahala dan kebaikan. Jika kita membaca Al-Quran setiap hari, akan mendatangkan pahala dan banyak kebaikan untuk diri kita sendiri. Dijelaskan di sini, jika kita membaca Al-Quran setiap hari akan menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang dan penuh dengan keberkatan. Di sini ada hadis riwayat Tirmizi yang menegaskan, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Al-Quran, maka seseorang akan mendapat kebaikannya 1 kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali ganda. Okey, yang kedua, memperolehi rahmat dan lindungan daripada malaikat. Okey, kalau kita membaca Al-Quran setiap hari, kita akan menjadikan seseorang itu memperolehi rahmat dan lindungan daripada para malaikat. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran itu kita melakukan dengan hati yang tenang dan sabar. Dijelaskan di sini, kalau kita membaca Al-Quran akan dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perlindungan dari para malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang ketiga, dapat menyembuhkan segala penyakit. Bagi seseorang yang rajin dan membiasakan dirinya untuk membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya daripada segala penyakit. Okey, di sini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, dan makanlah oleh kamu bermacam-macam buah serta tempuhlah jalan-jalan yang telah ditetapkan pada tubuhmu dengan lancar. Ada madu yang bermacam-macam jenisnya dijadikan sebagai ubat untuk manusia. Di alam semesta terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan hal itu. Surah An-Nahl ayat 69. Yang keempat, rumah akan menjadi bercahaya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk kita banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya. Kita perlu, di sini maksudnya kita perlu membaca Al-Quran di dalam rumah.
Dan hendaklah rumah jangan dikosongkan daripada berzikir atau membaca Al-Quran kepadanya. Okey, dengan itu rumah kita akan menjadi bercahaya jika kita membaca Al-Quran dan berzikir. Dan yang terakhir, tidak akan sesat dan tidak akan mendapat musibah. Jika kita membaca Al-Quran, ia akan bisa menghindarkan daripada kesesatan dan musibah. Orang-orang yang membiasakan dirinya untuk membaca Al-Quran tidak akan sesat dan tidak akan mendapat musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka jika datang kepadamu petunjuk kepadaku, wahai manusia, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya dia tidak akan sesat dan tidak akan mendapat musibah. Surah Thaha ayat 123. Okey, di sini juga ada menyebut hadis yang menyebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya bahawa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan mendapat musibah di akhirat kelak. Okey, jaminan memelihara Al-Quran yang pertama ialah mendapat syurga. Oleh itu, kita sebagai seorang Muslim perlu memperbanyakkan membaca Al-Quran setiap hari, biarpun 1 lembar kah, 2 ayat kah, kita perlu ada membaca Al-Quran pada setiap hari. InsyaAllah kita akan mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kalau kita menghafalkan juzuk-juzuk yang terdapat dalam Al-Quran, dari juzuk pertama hingga juzuk ke-30, dan masih dalam menghafaz Al-Quran, insya-Allah kita juga akan mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan yang kedua ialah disempurnakan pahala. Allah akan menyempurnakan pahala seseorang itu dengan mereka mengamalkan segala perintah Allah serta meninggalkan semua larangannya. Oleh itu kita perlu membaca Al-Quran pada setiap hari dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mendapat pahala yang banyak di dunia, dan kita akan senang apabila di akhirat nanti. Jaminan yang terakhir ialah diberikan kehidupan yang baik. Seseorang yang membaca Al-Quran di dunia akan diberikan kehidupan yang baik dan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia yang dimaksudkan, iaitu sesuatu kehidupan di mana jiwa manusia memperolehi ketenangan dan kedamaian kerana merasakan kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan di dunia. Oleh itu, kalau kita memperbanyakkan membaca Al-Quran dan kita mencintai Al-Quran, insya-Allah kita akan diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kesimpulannya, jika kita mencintai Al-Quran ataupun kita memperbanyakkan membaca Al-Quran pada setiap hari, kita akan mendapat kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran yang telah saya sebutkan tadi, dan yang paling penting kita mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita memelihara Al-Quran itu sendiri. Oleh itu, marilah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita dan mengamalkannya pada setiap hari. Tidak susah pun kita membaca Al-Quran, hanya 1 lembar pada 1 hari pun sudah memadai, dan kita sudah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran, dan marilah kita memelihara Al-Quran.